Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam yang ke-30 kita bertemu, kita bersama-sama di atas talian Zoom ini, yang mana insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan dengan siri yang pertama bagi juzuk yang ke-30. Ini bermakna ada siri yang kedua bagi sinopsis juzuk yang ke-30. Insya-Allah kita akan teruskan pada malam yang berikutnya, iaitu pada malam 1 Syawal. Insya-Allah. Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah kerana kita sudah sampai kepada malam yang ke-30. Kita berada pada juzuk yang ke-30. Tanpa rahmat dari Allah, tanpa hidayah dan taufik daripada Allah, tidak mungkin kita dapat sampai kepada peringkat ini. Kita mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, untuk juzuk yang ke-30, kalau tuan-tuan lihat di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan, ataupun tuan-tuan ada yang sudah mendapat nota, mohon maaf atas kelewatan memberikan nota kerana saya banyak mengedit nota-nota yang lama. Jadi kita dalam juzuk 30 ini, sebab tu kenapa kita kena buat dua siri, kerana juzuk 30 ni dia mengandungi 37 surah. Juzuk 30 biasa orang panggil juzuk amma. Boleh juga. Ataupun juzuk yang ke-30. Ada 37 surah. Yang bermula daripada suratun Naba sampailah kepada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, semua sekali ada 37 surah. Jadi kalau nak belajar malam ni 37 surah boleh. Tapi kita perlukan waktu yang bukanlah 1 jam. Kita perlukan waktu yang agak panjang. Tapi tak apa, insya-Allah tak perlu kita terkejar-kejar kita belajar. Yang paling penting kita dapat maklumat tu, kita faham. Moga-moga Allah berikan kita rahmatnya. Jadi untuk pengenalan juzuk 30 ni, juzuk 30 ni kalau tuan-tuan nak lihat muka surat berapa dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh buka bermula daripada muka surat 582 bagi suratul Naba, dan dia tamat last sekali lah 604. Sebab Al-Quran ni semua sekali halaman muka surat ada 604. Jadi 582 sampai 604 kita akan jumpa juzuk yang ke-30. Kalau kita kira keseluruhan ayat yang membentuk juzuk 30 ni, daripada suratul Naba 40 ayat, An-Nazi'at sampai surah An-Nas, lebih kurang ada 564 ayat yang membentuk juzuk yang ke-30. Dan menarik juga juzuk yang ke-30 ini, kesemua surahnya adalah surah Makkiyah, melainkan ada 2 surah saja yang dia itu adalah Madaniyah. Surah yang turun selepas hijrah macam surah Al-Bayyinah dan juga surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Tapi selebihnya para ulama mengatakan ia adalah surah Makkiyah. Jadi waktu kita masuk juzuk 30 ni, kita akan menjumpa sekali lagi yang mana juzuk 30 ini adalah juzuk yang dia memberikan penekanan tentang iman, memberi penekanan tentang al-aqadiyah. Dia merujuk kepada membincangkan tentang perkara akidah,
memantapkan akidah, membetulkan kepercayaan. Yang mana apabila sebut tentang perkara akidah, perkara iman ni, juzuk 30 ini, dia akan menekankan kepada untuk menunjukkan, yang pertama tentu cerita pasal Allah Ta'ala. Maka juzuk 30 ni kita akan jumpa tentang banyak ayat-ayat yang Allah membuktikan bahawa dia itu adalah Esa. Lepas tu kita jumpa juzuk 30 ini sebab dia surah Makkiyah, kita akan jumpa ayat-ayat yang membenarkan Al-Quran, mengukuhkan Al-Quran dari Allah, dalam masa yang sama mempertahankan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu juzuk 30 ni kita akan jumpa banyak ayat yang Allah membuat muqaranah. Muqaranah ni Allah membuat perbandingan di antara orang yang berbuat baik dengan orang yang membuat keburukan. Orang beriman dengan orang tak beriman. Maka dalam juzuk 30 kita akan jumpa banyak nanti perbandingan-perbandingan. Dan yang paling utama pada juzuk 30 ini, dia banyak memberikan peringatan, memberikan amaran tentang kedahsyatan huru-hara yang berlaku di hari kiamat. Itulah juzuk 30. Jadi kita terus kepada surah yang pertama, iaitu Suratun Naba. Kita lanjutkan terus. Suratun Naba, 40 ayat dalam Suratun Naba, tujuannya adalah untuk mengagungkan hari kiamat. Kenapa kita kata mengagungkan hari kiamat? Sebab dekat Suratun Naba, kita akan jumpa nanti perkataan Nabi'il Azim. Tengok pada ayat 2. An-Naba ni dia adalah berita yang agung. Apa dia An-Naba tu? Berita yang agung, iaitu hari kiamat. Jadi surah An-Naba ni adalah surah yang mula-mula yang memasuki cerita tentang hari kiamat tu, tapi dia sudah angkat kiamat ni adalah perkara yang besar, perkara yang agung. Itulah pada Suratun An-Naba. Maknanya dalam banyak-banyak berita yang pernah kita dengar, berita yang besar, berita yang sangat penting, berita yang pasti akan jadi adalah An-Naba'ul Azim, iaitu hari kiamat. Okey, kita terus pergi kepada sinopsis dia. Mudah saja. Untuk sinopsis Suratun Naba ni, 40 ayat tadi kita akan bahagikan kepada 5 pecahan ayat dia. Okey, seperti biasa tuan-tuan belajar, kita tengok dulu kepada pembukaan surah An-Naba. Jadi pembukaan Suratun Naba kita boleh ambil pada 16 ayat yang pertama. 16 ayat yang pertama dalam Suratun Naba ni, ayat pertama sekali, ayat pertama sampailah ayat nombor 5, kita akan jumpa Allah Ta'ala mengagungkan kiamat dengan Allah Ta'ala mengatakan, kita kena bacalah ayat 1 sampai ayat nombor 5 tu. Tentang mereka ni, kenapa mereka saling berbalah tentang Nabi'il Azim. Lepas tu Allah bagi warning. Allah kata kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Okey, kena baca dalam Suratun Naba. Sebab itu dalam note ni saya tak dapat nak bawa contoh ayat. Jadi tuan-tuan kena lihat. Siapa yang ada Quran tengok muka surat 582 dalam Suratun Naba. Pada 5 ayat pertama Allah mengangkat keagungan hari kiamat tu sehingga Allah panggil dia An-Nabi'il Azim. Lepas ayat nombor 5 sampailah ayat nombor 16, Allah Ta'ala menyebutkan beberapa bukti penciptaan Allah, yang bukti itu sebenarnya kalau kita belajar betul-betul, kita tengok sudut tersurat dan tersirat, sebenarnya kiamat yang agung itu sebenarnya dia akan berlaku. Jadi cara dia, Allah Ta'ala mengemukakan beberapa bukti. Kena baca bermula ayat nombor 6 sampailah ayat nombor 16. Itu buktinya. Allah bawa contoh bukti macam mana? Allah bawa contoh paling mudah sekali. Allah bawa contoh bukti kita tidur. Waja'alna naumakum subata. Kan kita tidur kan kita mati. Lepas tu kita hidup balik kan? Jadi sebenarnya pada tidur tu sebenarnya dia sudah mempunyai gambaran. Dia sebenarnya bukti dah tu untuk jadi kiamat. Kita tak boleh tak tidur. Kita mati. Kita hidup, lepas tu kita mati, tidur. Lepas tu bangun balik semula. Lepas tu hidup balik, lepas tu mati balik. Hidup balik semula. Sebenarnya pada tidur tu sendiri sudah menunjukkan bahawa itulah akan berlakunya hari kiamat. Kerana tak ada orang tak boleh tidur.
Kan? Menunjukkan kelemahan. Maknanya pasti kita mati. Mati itu tidur tu mati kecil. Itu kita boleh baca pada dalil tentang tidur tu. Baca pada ayat nombor 9 yang ada dalam surah An-Naba. Okey, buka 16 ayat. Nanti lihat dengan lebih terperinci. Okay, kita teruskan dengan pecahan ayat 17 sampai ayat nombor 20. Total, tolong tengok, catat tentang gariskan ataupun lihat kepada sinopsis tu, dia ada kata kuncinya pada perkataan permulaan. Permulaan kejadian hari kiamat. Maksudnya kiamat ni, kita kena faham begini. Kiamat ni yang dikatakan hari kiamat tu waktu manusia dibangkit dari kubur. Itu baru dipanggil kiamat yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau sebelum bangkit dari kubur, dia panggil kiamat juga. Tetapi dia panggil permulaan kiamat. Macam tiupan sangkakala tu, itu baru permulaan kiamat. Tapi belum lagi kiamat yang benar-benar yang bangkit dari kubur tu, nak pergi ke padang mahsyar. Sebab tu ayat 17 sampai ayat 20 dia berkaitan dengan bagaimana kiamat tu dia akan bermula. Jadi kita dah tengok pada ayat nombor 17 sampai ayat nombor 20. Bagaimana Allah Ta'ala sebut tentang tiupan sangkakala. Lepas tu orang akan datang berbondong-bondong. Lepas tu pintu langit akan terbuka. Pintu langit ni dia akan terbuka. Lepas tu pasal gunung Gana, kena baca ayat 17 sampai 20. Kemudian selepas kiamat tu dah bermula, dah berlaku, Allah Ta'ala bawa kepada kita untuk seolah-olah kita berada pada hari yang agung itu. Allah mendahulukan cerita pada ayat 21 sampai 30, balasan yang Allah beri kepada orang-orang yang dia tidak percaya tentang adanya hari kiamat tu, kepada orang yang derhaka kepada Allah. Kena baca pada ayat 21 dan 30. Kalau kita baca ayat 21 dan 30 ni, takut. Kita akan jadi macam sebab Allah Ta'ala sebut tentang air yang panas mendidih, lepas tu ada air yang bernanah, kena baca. Lepas tu, lepas Allah habis cerita tentang orang-orang yang derhaka kepada Allah ni, yang mendustakan Rasul, mendustakan hari kiamat ni, Allah beri berita gembira pula kepada kita pada ayat yang berikutnya 31 sampai 37. Sebab tu kita kena tengok ada perbezaan antara kumpulan ayat 21 sampai 30 dengan kumpulan ayat 31 sampai 37. Ni yang saya sebut pada peringkat awal tadi. Ni yang dipanggil perbandingan. Allah membuat comparison antara dua kumpulan manusia. Tapi dua kumpulan manusia ni semua akan berada di mana? Di hari yang agung itu. Okey, habis ayat nombor 37, kita pergi kepada penutup kepada surah An-Naba. Penutup kepada surah An-Naba, Allah Subhanahu Wa Taala mengukuhkan lagi kedahsyatan hari kiamat tu. Ini pentingnya penutup. Penutup ni dia Allah Ta'ala nak mula-mulakan pembuka tadi kan, 5 ayat pertama kan Allah mengangkat Nabiul Azim. Maka untuk bagi orang ingat balik kan tentang hari agung tu, pada penutupnya Allah ulang balik kedahsyatan hari kiamat tu, tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain, tuan baca ayat 38, siapa ada Quran terjemahan, dia boleh baca ayat nombor 38 tu, yang mana pada waktu itu, semua malaikat akan datang dalam keadaan beratur, bersosoh. Tak ada seorang pun yang berani bercakap apa-apa. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Semua orang tak berani nak berkata-kata apa. Tidak berani untuk berkata apa-apa, membuat bising. Malaikat Allah yang Allah izinkan. Lepas tu, sampailah ayat nombor 40, dia ada kaitan dengan Allah menyeru memperbaiki amal. Pada ayat nombor 40 contohnya, tuan-tuan akan jumpa pada ayat nombor 40, yang kalau kita baca pada ayat nombor 40 tu, Allah Ta'ala sebut, Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat siyadah. Allah Ta'ala kata pada hari itu mereka akan tahu kedua-dua tangannya telah buat apa. Itu ayat hujung sekali. Tapi kalau kita faham betul-betul ayat tu, mereka akan mengetahui apa kedua-dua tangannya telah buat sebenarnya. Kenapa disebut tangan? Sebab tangan ni benda yang kita, kalau dalam tubuh badan kita banyak benda yang bergerak, yang kita guna adalah tangan. Jadi itu adalah merujuk kepada amal. Jadi itu sebenarnya ayat tu ayat yang berbentuk menyeru kita supaya tangan ni maksudnya buatlah amal dengan baik. Itulah pada ayat nombor 40. Jadi tujuan surah An-Naba untuk apa tadi? Nak mengangkat kepada keagungan hari
kiamat. Tapi Allah tidak sebut secara lanjut dia, nanti surah lepas dia akan terangkan lagi. Itu pembukaan bagi juzuk amma pada surah An-Naba. Jom kita pergi kepada surah yang berikutnya yang akan menguatkan lagi tentang hari yang agung itu. Lepas tu kita akan baca surah berikutnya, dia akan sebut contoh-contoh hari yang agung dengan lebih detail. Tapi surah selepas dia ni adalah surah yang mengukuhkan tentang hari yang agung tu macam mana dia boleh berlaku. Dia maksudnya surah yang kita akan baca berikutnya surah apa? Surah tu An-Nazi'at. Okey, kita tengok surah tu An-Nazi'at. Surah tu An-Nazi'at ni yang mengandungi 46 ayat. Ayat dia lebih sikit daripada surah An-Naba. Fungsi An-Nazi'at ni sebenarnya sebab dia duduk surah yang sebelah dia kan. Selepas An-Naba tu, maknanya surah Nazi'at ni kalau kita belajar susunan surah, fungsinya adalah untuk mengukuhkan lagi hari yang agung Nabaul Azim itu dia memang akan jadi. Macam mana cara dia? Kita tengok tujuan suratul Nazi'at. Suratul Nazi'at. Kalau tuan tengok terjemahan, apa makna An-Nazi'at? An-Nazi'at ni dia ada kaitan dengan yang mencabut. Kata baca nama surah Nazi'at tu adalah yang mencabut. Siapa yang mencabut tu? Jadi surah An-Nazi'at adalah surah yang memaparkan, yang cerita kepada kita bagaimana Allah Ta'ala hantar para malaikat yang kerjanya mencabut. Cabut apa? Yang mencabut nyawa. Tak kira dia beriman ke, dia tak beriman ke, nanti malaikat tu akan sampai dan ada malaikat juga yang Allah paparkan dalam surah An-Nazi'at. Malaikat yang ditugaskan yang nanti berkaitan dengan hari kiamat. Jadi An-Nazi'at ni, dia sebenarnya surah yang ada kaitan dengan malaikat. Dia cerita pasal malaikat sebenarnya. Tapi bukanlah pasal malaikat tu saja. Tapi maksudnya begini. Kita kena faham dulu. Maksudnya semua orang tahu tak ada orang yang tak mati. Betul tak? Dia percaya ke tak percaya kiamat, dia akan mati. Tak ada orang pun elak-elak pada mati. Tapi nak mati tu sendiri, dia ada malaikat yang bertugas. Jadi tak ada orang boleh elak daripada malaikat yang mencabut nyawa. Kita kena fikir, kalau tak ada siapa boleh elak daripada malaikat mencabut nyawa, siapa yang menciptakan malaikat tu? Siapa arahkan malaikat tu? Tentulah nanti kembali kepada Allah. Okey, jadi kita faham terlebih dahulu surah tu An-Nazi'at. Okey, untuk lebih kukuhkan lagi tujuan surah An-Nazi'at, kita lihat kepada sinopsis dia. Okey, surah An-Nazi'at ni yang mengandungi 46 ayat ini kita boleh bahagikan kepada 6 pecahan ayat dia. 14 ayat yang pertama berkenaan dengan peranan malaikat yang mencabut nyawa dan ada yang meniupkan sangkakala. Sebab apa kaitan malaikat cabut nyawa dengan berita yang agung kiamat tadi? Sebab tuan-tuan, kiamat dia takkan jadi kalau manusia tak binasa. Kiamat tu dia akan berlaku kalau alam ni dah binasa. Kalau manusia ni dah mati. Macam itulah. Jadi apabila mati ni, dia ada kaitan nak pergi kepada kiamat. Jadi Allah Ta'ala cerita 14 ayat pertama, peranan malaikat yang mencabut nyawa dan ada malaikat yang meniup sangkakala. Okay, nanti baca pada setiap ayat tu. Ayat 1 pasal apa, 2 pasal apa, sampailah ayat nombor 14. Jadi kalau tuan baca pada ayat nombor 14 tu, tentu kalau kita ambil ayat 13 lah. Dengan ayat nombor 14. Sampai ada Quran dia akan jumpa ayat tu. Allah Ta'ala kata apa? Hanya dengan sekali tiup je Tuhan kata. فَإِنَّمَا هِيَ ذَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Allah Ta'ala kata hanya dengan sekali tiup je kata Allah. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Mereka tu hidup balik semula di muka bumi. Itulah 14 ayat yang pertama. Okey, kemudian ayat yang ke-15 sampai ayat nombor 26. Surah An-Nazi'at ni dia juga menggunakan pendekatan al-qasasi, menceritakan kisah-kisah lalu. Okey, pada ayat 15 sampai ayat nombor 26 ni Allah Ta'ala membawa contoh kisah Fir'aun. Kisah Fir'aun. Yang mana dalam kisah Fir'aun ni Allah menyebutkan tentang bagaimana dia mati, kebinasaan yang Allah nak beri kepada dia di dunia dan di hari akhirat, ayat 15 sampai ayat nombor 26.
Kenapa tuan-tuan diletakkan kisah Firaun di celah-celah surah An-Nazi'at ni? Sebab kita tahu kan Firaun dia mengaku dia Tuhan, betul tak? Dia mengaku dia hebat semua-semua, tetapi dia tidak boleh elak daripada mati, bahkan Allah jamin azab kepada dia. Tuan-tuan kena buka tu pada ayat 15 sampai ayat nombor 26 tu. Nak tahu dengan lebih lanjut pasal Firaun dengan Nabi Musa. Kemudian, lepas ayat pasal Firaun dengan Nabi Musa tu, ayat 27 sampailah ayat nombor 33. Allah Ta'ala mendatangkan beberapa bukti-bukti yang menunjukkan bahawa kehidupan di hari akhirat itu, nak hidup semula itu di hari akhirat, dia pasti akan berlaku. Kena tengok pada ayat nombor 27 sampailah ayat nombor 33. Tuan-tuan kena baca dalil dia. Kalau tuan-tuan tak baca, tuan-tuan kena baca supaya tuan-tuan tahu apa peranan Allah jadikan gunung ganang ni. Apa peranan Allah datangkan malam dan siang. Kenapa Allah hamparkan bumi. Lepas tu kenapa Allah Ta'ala keluarkan dari bumi mata air dan tanaman. Itu semua sebenarnya menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Jadi itulah pada ayat 27 sampai 33. Okey kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Masuk pada ayat 39. Ayat nombor 39, ayat nombor 34, maafkan saya. Bermula ayat 34 sampai ayat 41 ni tuan-tuan tengok tak? Nampak tak perbandingan? Allah buat comparison dengan perbandingan kan? Ayat 34 sampai 39, Allah cerita tentang orang yang mendustakan hari kiamat ni. Apabila dia tak percaya kiamat, dia buatlah macam-macam sehingga menjadi orang derhaka. Apa balasan yang Allah beri kepada mereka? Ini Allah cerita pada ayat nombor 34 sampai 39. Lepas tu Allah buatlah pula perbandingan satu lagi jenis manusia. Yang manusia itu bermula ayat 40 sampai 41. 2 ayat saja. 40, 41, 2 ayat. Tapi ada kaitan dengan orang yang takutkan kepada hari akhirat. Nampak tak perbandingan dia? Okey. Kemudian kita pergi kepada penutup bagi surah An-Nazi'at ini. Kita ambil ayat 42 sampai ayat nombor 46. Allah Ta'ala menyebut tentang perihal orang-orang yang menyesal di hari akhirat disebabkan dekat dunia dulu apabila mereka tak percaya adanya kiamat, maka mereka buatlah sesuka hati. Maka di hari akhirat mereka merasa menyesal sangat. Sebab apabila dia tak percaya kiamat, dia fikir dunia aja, so habiskan waktu dia dengan dia leka dengan kesenangan dunia. Tetapi pada hakikatnya, apabila dibangkitkan di hari akhirat, dia kata pada ayat nombor 46, tuan-tuan kena baca pada ayat nombor 46 tu, dia akan rasa macam, lah sekejapnya hidup dekat dunia ni. Seolah-olah macam hidup satu petang ataupun satu hari. Itu di antara ayat penyesalan orang-orang mendustakan di hari kiamat. Okey, habislah surah tu An-Nazi'at. Okey, ingat kata kunci An-Nazi'at tadi pada malaikat. Okey, selesai kita masuk kepada surah Abasa, surah bermasam muka. Okey, surah Abasa. Surah Abasa yang ada 42 ayat ni, kita tengok dulu kepada tujuan surah Abasa. Okey, surah Abasa ni kalau kita belajar pada nama dia bermasam muka. Tapi kenapa duduk cerita pasal hari akhirat? Okey, kita tengok. Surah Abasa, tujuan surah dia adalah Allah Ta'ala nak menjelaskan tentang kepentingan ataupun nilai dakwah yang disampaikan. Okey. Lepas tu Allah nak sebut tentang hidayah yang Allah nak beri kepada manusia ini semuanya berada di tangan Allah. Dia sebenarnya Abasa ni tentang kena letak kata kunci dia pada nilai petunjuk dengan hidayah. Itu sebenarnya pada kata kunci dia Abasa. Macam mana boleh keluarnya tujuan surahnya begini? Dakwah tu merujuk kepada dakwah siapa? Dan hidayah tu cerita sebalik itu cerita apa? Okey, kita kena tengok kepada sinopsis dia. Okey, waktu kita baca dekat sinopsis surah Abasa, surah Abasa ni pada 10 ayat yang pertama, dia ada
10 ayat pertama ni dia sebenarnya berkaitan dengan satu peristiwa. Satu peristiwa yang Allah Ta'ala, yang ketika itu Nabi sedang menyampaikan dakwah. Nabi sebenarnya pada 10 ayat pertama tu tak kena baca lah ayat tu secara detail ya. Sebab ni kita buat secara ringkas. Jadi untuk saya cerita satu-satu nanti dia dah jadi macam cerita ayat pula. Okey, tapi tak apa. 10 ayat pertama ni kita akan baca kisah Nabi, dia sedang menyampaikan, Nabi sedang memberikan dakwah kepada VIP orang-orang Arab musyrikin. Tiba-tiba datang seorang yang buta matanya. Kat situ pula lah dia nak minta Nabi memberikan tunjuk ajar. Macam tak ada waktu lain. Contohnya macam itulah. Yang ni bahasa yang saya gunakan untuk bagi faham. Okey. Antara nak bagi dakwah, antara nak bagi nasihat kepada pembesar-pembesar dengan melayan seorang lelaki buta yang nak minta nasihat, mana kita patut dahulukan? Kan? Kalau waktu zaman Nabi, Nabi tahu sebab kesan besar, kalau bayangkan, kalau orang besar-besar, pemerintah yang besar-besar, orang yang kaya-kaya, yang ada jawatan, yang pangkat besar, kalau dia masuk Islam, macam mana anak buah bawah dia kan? Pengikut dia. Betul tak? Tetapi Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata Muhammad, walaupun seorang tu dia buta, walaupun dia seorang je, dia tak ada apa-apa pangkat ke, tapi dia betul-betul ikhlas nak nasihat, minta nasihat pada engkau. Itu kita sebut tadi nilai dakwah. Dakwah ni tak mestinya kepada ramai. Tak perlu kepada ramai kadang-kadang. Sebab ramai tu kadang-kadang bukan nak terima pun. Kan? Orang besar-besar ni kadang dia bukan nak dia bukan nak berubah pun. Itu yang Allah tegur kepada Nabi tu. Itu yang disebut pada 10 ayat pertama. Lepas tu Allah Ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kalau Allah tak nak bagi hidayah kepada pembesar-pembesar musyrikin tu, Allah takkan bagi hidayah. Jadi itu adalah cerita pasal nilai dakwah. Ingat nilai dakwah tu apa? Kita tak lihat kepada siapa kita bagi dakwah. Walaupun seorang kadang-kadang orang tu betul-betul nak berubah, berbeza dengan cakap kepada 10 orang, tetapi langsung tak nak buat apa-apa. Jadi rugi kan? Jadi rugi. Jadi itulah dia panggil nilai dakwah dan hidayah. Okey, kemudian ayat berikutnya. Pada ayat 11 sampai ayat nombor 32. Allah Ta'ala menyebutkan di antara contoh-contoh nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada manusia. Ayat 11 sampai ayat 32. Tuan-tuan kena lihat apa betul-betul nikmat tu. Sebab ni sinopsis ringkas kita tulis tajuk umumnya. Jadi kata kuncinya masuk pada kumpulan ayat 11 sampai 32 adalah Allah cerita tentang nikmat Allah beri kepada manusia. Jadi kalau kita buka lah ayat 11 tu, Allah Ta'ala cerita nikmat yang awal tentang nikmat Al-Quranul Karim. Okey, dalam masa yang sama, apabila sebut tentang Quran, Allah sebut tentang malaikat yang bawa Quran tu. Dikaitkan dengan malaikat. Pada ayat nombor 11 sampai 32. Tolong catat kat situ. Nikmat ada pasal Quran dan ada cerita tentang beberapa sifat malaikat. Lepas tu kena baca lagi lah apa lagi nikmat-nikmat Allah yang lain. Kena baca sampai ayat nombor 32. Ada Allah tumbuhkan biji-bijian buah anggur, buah zaitun. Jadi tugas tuan-tuan dan puan lah untuk melihat ayat-ayat dia. Okey, kemudian kita pergi ayat 33 sampai 37. Allah menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat tu. Tuan-tuan tolong catat. Sebab saya bawa tajuk umum je. Kedahsyatan hari kiamat, huru-hara kiamat tu. Tapi kalau tuan-tuan baca, inilah penting. Tengok balik nota, lepas tu baca perincian ayat, tu akan jumpa hari kiamat tu semua orang akan melarikan diri daripada semua orang. Masa tu dia sendiri je. Anak-anak larikan daripada mak bapak dia larikan diri daripada anak-anak dia, isteri larikan diri daripada suaminya, semua orang akan melarikan diri. Masa tu masing-masing diri sendiri. Itulah dahsyatnya hari kiamat tu, kita dah tak fikir dah orang lain. Kita fikir siapa? Kita fikir diri sendiri. Kena tengok pada ayat 33 sampai ayat nombor 37. Kemudian Allah Ta'ala sambung pada ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala menyebut tentang wajah-wajah. Okey, sebelum tu kita tengok ayat 38-42 kan. Okey, ayat 38 sampai 42 ni Allah menyebut tentang perbezaan dua wajah. Wajah dekat situ
Tapak ada Quran, dia terus buka ayat nombor 38, dia akan tahu. Mula-mula ayat 38 sampailah ayat nombor 39, Allah cerita tentang wajah ada orang berseri-seri wajah dia, gembira dia. Naik pada ayat nombor 40 sampai ayat nombor 52, ada orang muka dia gelap, penuh berdebu, muram durja dia, sedih dia. Itu ayat nombor 40 sampai 42. Jadi kita pilihlah, nak wajah gembira ke, nak wajah yang akan bermuram durja, penuh dengan debu di muka-mukanya. Dan persoalannya adalah kan, ada kaitan tak penutup surah Abasa dengan pembuka? Surah tu kan nama bermasam muka. Betul tak? Ada cantik tak Allah Ta'ala susun? Ayat mula-mula kan cerita Nabi ni dia telah bermasam muka sebab ada seorang buta. Seorang buta tu Ibnu Umi Maktum. Kan, dia tiba-tiba menyampuk pula waktu Nabi sedang menyampaikan dakwah kan. So muka Nabi telah berubah. Allah tegur. Maka pada ayat hujung 38 sampai 42, Allah sebut tentang nanti di akhirat ada orang wajahnya berseri-seri, ada orang wajahnya penuh berdebu. Tengok betapa cantiknya susunan ayat-ayat di dalam surah-surah yang tertentu. Pembuka dan penutup dia sangat serasi dan ada kaitan dia. Kalau kita tak belajar, kita tak baca terjemahan, ataupun kita tahu baca terjemahan tapi kita tak belajar dari sudut perkaitan pertautan ayat, dia akan berlalu begitu saja, tapi kita faham tentang wajah. Jadi Abasa ni kita tulis itu, kata kunci dia apa? Kan? Hidayah, kata kuncinya tentang nilai hidayah, pemberian hidayah dan juga wajah-wajah manusia. Itu untuk mudah faham pada Abasa. Nanti kalau baca dekat Abasa, teringat balik. Okey ya? Habis dekat surah Abasa. Okey, selesai. Kita pergi kepada surah berikutnya iaitu surah Takwir. Surah Takwir, apa makna takwir? Adalah takwir maksudnya menggulung, matahari yang digulung. Okey. Jadi pada surah Takwir ni yang berjumlah 29 ayat, para ulama setelah mereka mengkaji tentang ayat-ayat di dalamnya, pembuka penutup tengah-tengah tu, mereka kata surah Takwir ni adalah surah yang nak bagi tahu kepada kita macam mana alam semesta ni, mereka ni apabila nak berlaku je kiamat, maka mereka akan patuh kepada Allah. Jadi maksudnya surah Takwir ni surah cerita pasal kiamat juga. Tapi dekat surah Takwir ni dia sebenarnya nak menunjukkan kepada kita macam mana patuhnya makhluk-makhluk Allah yang ada dekat alam semesta ni, apabila Allah telah tetapkan kiamat tu akan berlaku, semua makhluk tadi tu dia akan ikut apa yang Allah telah tetapkan. Maka dekat surah Takwir kita tahu tentang matahari. Sebab tu Takwir itu adalah matahari yang digulung. Okey, dapat dulu Takwir ni. Kenapa tuan-tuan dan puan? Maksudnya kita belajar dekat sini, setiap alam semesta ni ada Tuhan Allah Ta'ala itu yang urus dia, yang takbir. Tak pernah matahari ini, semua alam semesta ni, kaunian Allah Ta'ala ni yang tak ikut perintah Tuhan. Sampaikan nanti waktu Allah Ta'ala nak jadikan kiamat, mereka pun ikut perintah Tuhan. Menunjukkan bahawa kalau makhluk-makhluk Allah alam semesta ini pun boleh patuh kepada Allah, kenapa korang semua tak boleh patuh kepada Allah Ta'ala? Dalam masa yang sama menunjukkan apa? Agungnya Allah, besarnya Allah, hebatnya Allah Ta'ala ni. Jadi nak lebih faham lagi, kita buka pada sinopsis dia pada 14 ayat yang pertama. Okey, catat. 14 ayat pertama dalam surah Takwir. Dekat situ saya dah tuliskan dah dia punya ayat dia tu. Tuan-tuan akan jumpa ada 12 perkara yang berlaku apabila Allah Ta'ala tetapkan kiamat itu akan berlaku. Ada 12 perkara ini dia akan berlalu, dia akan berlaku dengan laju. 12 perkara tu apa? Tuan-tuan tulis dekat situ, tuan-tuan catat, kalau tuan-tuan ada buku, kalau tuan-tuan ada Quran, tuan-tuan akan jumpa perkataan idza, apabila, tuan-tuan akan jumpa sebanyak 12 kali. Contoh yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim kan. Idza syamsu kuwirat,
apabila matahari digulung. Allah mulakan dulu alam semesta ni yang besar adalah matahari. Jadi Allah kata ini yang pertama, daripada 12 tu yang pertama matahari digulung. Lepas tu apa lagi? Wa iza wa iza wa iza wa iza. Sampailah yang ke-12 kali. Tuan-tuan baca ayat tu nanti apa dia dahsyat. Maknanya apabila wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang, wa idzal jibalu suyirat, apabila. Jadi kalau orang faham apabila ni, maksud dia apa maknanya apabila tu, maksudnya dia syaratlah apabila tu berlaku, berlakulah kiamat tu. Selagi apabila tu tak berlaku, tak datang apabila tu, tak berlakulah kiamat tu. Tapi kita tengok, semuanya telah berada di bawah ketetapan Allah kan. Tunggu masa saja. Bila matahari tu nak digulung. Itu tanda-tanda dah keluar sekarang, tanda-tanda kecil, kiamat dah keluar. Tunggu masa je bila matahari tu nak gulung. Maka Allah Ta'ala cerita, wa iza. Nanti cari 12 perkara tu apa. Dan lepas 12 itu berlaku, apabila 12 tadi, yang 12 iza tadi, dia telah datang, ada satu benda yang berlaku. Tuan-tuan baca pada ayat nombor 14, tuan akan jumpa Allah Ta'ala kata apa pada ayat nombor 12. Allah memberitahu bahawa pada ayat nombor 14 Allah menyebut tentang alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan tahu apa yang telah dia buat. Kat situ ya. Catat ya. Okey dah, selesai. Menarik tahu iza ni. So kalau kita baca Quran ni, masya-Allah, kan kita dapat rasa. Tapi kalau kita faham lah, tapi kita belajar tafsir lagi lah, belajar lagi tadabbur. Tapi cukup kita tahu tentang 12 iza itu pada 14 ayat yang pertama. Tapi apabila iza tu datang 12 tu, apa yang berlaku? Itu kesan dia pada ayat nombor 14. Okey, kita pergi kepada ayat berikutnya 15 sampai 25. Kumpulan ayat 15 sampai 25, Allah menegaskan melalui sumpah. Allah bersumpah dalam surah Takwir ini untuk menegaskan bahawa wahyu yang diturunkan itu adalah benar dan Nabi Muhammad SAW itu juga adalah benar. Tuan-tuan catat. Dekat ayat 15 sampai 25 ni, Allah Ta'ala ada selitkan tentang sifat Jibril. Allah ada masukkan pasal malaikat. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan catat. Sebab kalau kita tengok sinopsisnya, kita tak jumpa pasal malaikat tu. Tapi kenapa kita tak masukkan malaikat Jibril dekat sinopsis ni? Sebab kita sudah maklumlah yang bawa turun wahyu Quran, mestilah Jibril. Jadi dekat ayat 15 sampai 25 ni, sebenarnya Allah ada menyebutkan tentang sifat-sifat Jibril. Kalau kita baca Abasa tadi, kita belajar ada beberapa sifat malaikat yang lain. Malaikat kiramul bararah. Waktu kita baca dekat Nazi'at tadi ada malaikat apa? Malaikat mencabut nyawa dengan tiupan sagakala kan? Kita tengok susunan dia. Sekejap lagi kita jumpa lagi malaikat. Sekejap lagi kita akan masuk kepada surah berikutnya. Okey. Kemudian kita pergi kepada penutup. Waktu kita baca dekat penutup ayat 26 sampai ayat nombor 29. Allah Ta'ala menyeru supaya manusia ini tunduk dan patuhlah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang kehendak Allah Ta'ala ni di tangan dia. Maksud dia Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa yang dia suka, kehendak dia. Okey. Cuba tuan-tuan amati sekejap. Apa kaitan ayat kehendak Allah? Kalau kita tengok ayat last sekali lah, 29 tu pasal kehendak Allah, dengan pembuka yang 12 perkara tadi tu. Apa kaitan dia? Lepas tu apa kaitan dengan tujuan surah tadi? Memang ada kaitan lah sebab tujuan surah tu diambil daripada ayat-ayat ni. Jawapan dia ingat tadi. 12 perkara tadi tu kan. Matahari akan digulung, bulan-bulan akan jatuh, gunung ganang akan bergerak, gunung ganang akan dihancurkan, unta-unta. Semua iza-iza tu dia berada di bawah kehendak Allah. Dan penutup surah At-Takwir, Allah menekankan tentang kehendak Allah tu. Jadi kita faham, Allah mengkehendaki kan, pandemik tak hilang. Tak hilang. Kau buatlah macam mana sekalipun. Tak betul kita belajar. Bukan kita minta, tak. Tapi kita kena belajarlah. Ambil kebesaran. Lepas tu kita kena, apa-apa pun berlaku dalam hidup, kait dengan Allah. Apa berlaku dalam hidup, kait dengan Allah. Apa berlaku, kait dengan Allah. Itu jangan lupa Allah Ta'ala tu dalam segala urusan hidup.
Jadi itulah ayat nombor 29 surah Takwir. Dahsyat tuan-tuan hari kiamat ni. Ini Allah bawa cerita tentang permulaan kan. Kita baca lagi dibaca juzuk 30 ni, tuan-tuan akan dapat Allah Ta'ala bukakan kita mata hati kita dan kita boleh lihat seolah-olah dengan depan mata kita, oh macam mana kiamat tu. Inilah penting juzuk 30. Okey, kita pergi terus kepada surah yang berikutnya iaitu surah Al-Infitar. Okey, surah Al-Infitar adalah surah yang ada 19 ayat. Al-Infitar ni maksudnya apa? Al-Infitar ni maksudnya terbelah, berpecah, terpecah. Apa yang pecah? Langit tu pecah. Kalau takwir tadi, matahari, lepas surah matahari yang terbelah tadi tu, matahari digulung tadi, Allah susun surah Al-Infitar pula, cerita tentang apa? Cerita tentang langit yang terbelah. Tapi kita tak nak ulang pasal langit terbelah tu. Tapi kita ambil pada tujuan surah. Surah Al-Infitar ni adalah surah yang menerangkan kedahsyatan segala urusan waktu hari pembalasan tu. Ni dia fokus kepada hari pembalasan. Kalau kita baca surah sebelum ni kan, contohnya kalau kita baca pada surah At-Takwir tadi, kita tahu tentang setiap jiwa dia akan tahu apa dia dah buat. Tapi Allah beritahu umum je. Tapi ketika dia baca pula surah Al-Infitar, macam mana dia akan tahu apa yang dia telah buat? Maka Al-Infitar menceritakan, kau nak tahu kau dah buat apa? Kan, apa baik yang kau dah buat, buruk yang kau dah buat, engkau akan lalui hari itu, dia panggil hari diberikan balasan. Diberikan balasan. Tapi untuk memberikan balasan ni, hari pembalasan ni merupakan hari yang sangat dahsyat. Jadi itulah surah Al-Infitar, tujuan dia. Kita nampak tak susunan dia? Okey. Kita pergi kepada sinopsis dia. Surah Al-Infitar, waktu kita baca 5 ayat yang pertama bagi suratul Infitar, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut 4 idha. Ada 4 lagi idha. Idha. Idha apabila? Ada 4. Kita tengah baca. 4 idha tu apa? 4 perkara tu. Dan apabila 4 idha tu datang, apabila tu berlaku, apabila kita bacakan, apabila tu semua bergantung kepada kehendak Allah kan, penutup bagi surah apa? Surah At-Takwir tadi kan, dia tetap akan datang. Apabila dia datang saja, ada kesan dia. Kesan dia apa? Kalau kita baca pada ayat nombor 5, Allah Ta'ala kata, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Allah Ta'ala kata, apabila 4 idha tu datang, 4 perkara tu datang, maka setiap jiwa dia akan tahu apa yang telah dia buat dan apa yang telah dia tak buat. Maksudnya apa yang telah dia buat, apa yang Allah perintahkan dan apa yang telah dia lalaikan. Kita mungkin tak ingat apa kewajipan yang Allah dah suruh kita buat, kita tinggal. Tak apa. Nanti kalau kita tak ambil faedah, nanti apabila 4 izah ni datang, campur 12 izah yang kita baca dalam surah Takwir nanti, kita akan tahu apa yang telah kita buat dan apa yang telah kita abaikan. Kemudian, kita baca pada ayat yang berikutnya. Okey. Ayat 6 sampai ayat nombor 9, Allah Ta'ala membuat teguran kepada orang yang masih lagi nak derhaka pada Allah. Dan Allah menyebutkan di antara sebab besar kenapa mereka derhaka kepada Allah. Nampak tak ada 2 tu? Teguran dengan sebab. Sebab apa mereka ni boleh jadi derhaka kepada Allah? Kita akan baca pada ayat 9. Kita akan jumpa. Rupa-rupanya orang yang buat kejahatan ni adalah orang yang tak beriman pada kiamat pun. Tambah-tambah lagi orang dustakan kiamat. Sebab apa? Sebab kiamat kan, apabila dia tak percaya kiamat, dia macam meragu-ragukan kiamat. So dia boleh buat sesuka hatilah kat muka bumi ni. Cuba kalau orang tu dia tahu tentang kiamat, ada malaikat mencatat sebagainya kan, tentu dia akan jadi baik. Okey. Kemudian ayat 10 sampai ayat nombor 16, Allah Ta'ala menceritakan 3 perkara dekat sini. Ada 3 benda dekat sini, 3 perkara. Pertama, Allah menyebutkan tentang kaedah pembalasan amal. Okey, tuan-tuan tolong catat.
Dekat kaedah pembalasan amal ni, tuan-tuan kena bacalah pada ayat yang 10 sampai ayat nombor 16, ini cerita tentang malaikat yang mencatat amal. Macam mana Allah nak balas amal kita? Allah tahu ke? Tahu, sebab ada malaikat pencatat amal. Kita jumpa sekali lagi pasal malaikat. Jumpa sekali lagi pasal malaikat. Malaikat apa? Malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal itulah kaedah Allah nak balas apa amal yang kita dah buat. Kita akan tahu nanti daripada buku catatan amal tu apa yang kau dah buat, apa yang kau telah tinggalkan, apa yang kau telah abaikan. Lepas tu Allah terus sebut apa nikmat yang Allah nak bagi kepada orang yang berbakti dan apakah azab yang Allah nak beri kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai ayat nombor 16. Lepas tu kita pergi dekat penutup. Allah Taala mengukuhkan tentang tujuan surah tadi. Inilah keagungan hari pembalasan. 17 sampai 15. Ni ayat penutup ni merupakan ayat yang mengingatkan tentang balasan yang Allah akan beri nanti melalui buku catatan amal tadi tu. Allah sebut. Jadi kita kena baca ayat 17 sampai 19 tu, keagungan dia apa. Kalau tuan-tuan baca ayat last kali lah, ambil ayat nombor 19. Okey, kalau orang tanya, macam mana kita boleh letak perkataan agung? Perkataan agung tu, kerana pada ayat 17, 18, Allah menggunakan kaedah Allah bertanya soalan. Allah bertanya soalan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yaumuddin tu hari pembalasan. Jadi Allah tanya pada ayat 17. Tahukah engkau apa hari pembalasan tu? Sekali lagi Allah Ta'ala tanya, tahukah engkau apa hari pembalasan tu? Sebenarnya daripada kaedah Allah istifham, Allah bertanya tu sebenarnya adalah bukan untuk bertanya saja. Tak, bertanya tu Allah Ta'ala tu nak suruh kita ambil perhatian kerana agungnya Yaumuddin tu. Lepas tu Allah terangkan keagungan Yaumuddin itu pada ayat 19. Ambil ayat 19 ni. Tuan-tuan, ayat 19 ni Allah Ta'ala menyebutkan bahawa yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Baca ayat 19. Allah Ta'ala kata apa? Hari itu tak ada seseorang yang boleh tolong orang lain. Segala urusan pada hari itu ia berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Infitar ni dia menerangkan lagi. Ya, ingat tak kita cerita dekat surah Abasa tadi? Ya, ingat lagi tak yang ada ayat 33 sampai 37 kan? Isteri lari dekat suami dia, suami lari dari isteri dia, anak-anak lari pada bapak dia tak boleh tolong dia. Surah Al-Infitar Allah menerangkan, kenapa mereka melarikan diri? Kenapa mereka buat tak tahu saja? Sedangkan dia kenal isteri dia kenal anak dia kenal ahli keluarga dia. Kerana surah Al-Infitar memberitahu bahawa urusan di hari akhirat itu berada di tangan Allah. Tak ada siapa boleh mana-mandai nak tolong orang ni, nak tolong orang ni. Tidak boleh. Hatta kan para nabi sekalipun, mereka tidak boleh membuat apa-apa kalau tidak dapat keizinan Allah. Itu berapa tu agungnya hari pembalasan ni. Kita tak boleh tolong kawan kita, tak boleh tolong anak kita, tak boleh tolong anak tu pun tak boleh nak tolong kita. Tuan-tuan bayangkan dahsyatnya hari pembalasan. Okey, selesai. Kita pergi kepada surah berikutnya. Kita pergi surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Okey, surah Al-Mutaffifin adalah surah yang mengandungi 36 ayat. Okey, surah Mutaffifin ni, kalau tuan-tuan tengok pada nama Al-Mutaffifin tu, tuan-tuan tahu kan apa tu Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ni adalah orang-orang yang curang, yang dia penipu dalam dia buat timbangan dan sukatan lah. Okey, apa kaitan Mutaffifin dengan kiamat? Al-Mutaffifin, tujuan surahnya nak mengingatkan, memberi amaran kepada semua manusia. Khususnya kepada yang banyak melakukan kecurangan, penipuan dalam timbangan, nanti kamu akan berhadapan dengan Allah yang maha adil apabila Allah membuat timbangan di hari akhirat.
Maksudnya surah Mutaffifin ni adalah surah yang menjelaskan tentang keadilan Allah di hari akhirat. Dia ada kaitan tentang berlaku curang, apa maksudnya menakut-nakutkan kepada orang yang menipu ketika mana di dunia. Khususnya kepada orang yang menipu dalam sukatan dan timbangan. Sekali banyak orang tak adil, bukan? Sekali dunia ni kata orang dunia yang tidak adil. Memang itu namanya pun dunia. Tapi di akhirat jangan bimbang. Allah Ta'ala yang punya kiamat tu. Kita belajar kasar infitar kan. Kita jangan bimbang. Walaupun kita tidak ada lawyer yang hebat. Walaupun kes kita tidak ada siapa. Orang anaknya kita boleh terlepas. Tak apa. Jangan risau. Nanti di hari akhirat. Yang kita baca dekat surah infitar tadi. Masuk surah Al-Mutaffifin. Allah akan ingatkan. Keadilan Allah di hari akhirat. Jadi kita kena tengok sinopsis dia untuk kukuhkan lagi tujuan surah. Kita lihat kepada 6 ayat pertama. 6 ayat pertama, Allah menyebut tentang ancaman kepada orang yang berlaku penipuan dalam sukatan dan timbangan. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyebut tentang kedatangan hari yang agung. Ini Allah Ta'ala beri warning kepada orang-orang yang berdusta. Sebab zaman dulu, mereka memang banyak berniaga, berbohong. Tapi kita siapa berdekat muka bumi ni, engkau bohonglah. Kau tipulah. Tipulah siapa-siapa korang nak tipu. Tapi kau akan berhadapan nanti di hari akhirat. Kan ada buku catatan amal dalam surah Infitar tadi. Okey, kita pergi kepada ayat berikutnya. Kita baca pada ayat berikutnya, Allah membuat sekali lagi perbandingan antara golongan yang fujar dengan golongan yang abrar. Okey, fujar dengan abrar. Okey. Surah ni, sekejap kita masuk surah apa? Okey, ini surah apa, kita masuk Al-Mutaffifin. Okey. Ayat 7 sampai ayat 17 ni Allah cerita tentang orang yang derhaka ni apa berlaku kepada dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, tuan-tuan tolong catat boleh. Tuan-tuan tolong catatkan yang ayat 7 sampai ayat nombor 28 ni, dia ada dua pembahagian kan? Al-Fujar dengan Al-Abrar. Kedua-dua ni sebenarnya Allah nak cerita tentang buku amal mereka tu simpan di mana. Tulis kat situ. Ayat 7 sampai 17, Allah nak cerita tentang golongan pertama, iaitu golongan fujar, orang yang dahaka kepada Allah. Buku dia disimpan di mana? Di Sijin. Okey, tulis kat situ. Waktu baca ayat 18 sampai ayat nombor 28, Allah Ta'ala menceritakan tentang ada kaitan dengan buku amalnya. Allah Ta'ala simpan di dalam Illiyin. Ada perbezaan tu. Sijin dengan Illiyin. Tapi bukanlah pasal buku amal saja dekat sini. Okey. Dia, okey. Dah selesai. Tapi dia cerita juga pasal nikmat lah. Kalau yang ayat 7 sampai 17 pasal azab, ni pasal nikmat 18 sampai 28. Okey, saya terangkan pasal catatan amal ni penting sangat. Okey, begini. Tadi waktu kita baca surah Infitar, kita jumpa maklumat tentang buku catatan amal kan? Tapi kita tak jumpa maklumat tentang buku catatan amal tu nak guna untuk apa. Tapi digunakan untuk buat balasan lah. Tapi dia cerita je, ada malaikat catat. Okey. Tapi waktu baca dekat surah Infitar ni pula, kan surah selepas dia kan? Lepas kita baca pada surah Infitar ni pula, Allah cerita balik pasal buku amal tadi. Tapi buku amal tadi, dia bukan cerita nak catat dah. Dekat surah Al-Mutaffifin ni, buku amal tu nak simpan kat mana? Ni saya cerita ni supaya tuan-tuan boleh kaitkan macam mana penyusunan surah. Kalau Infitar cerita buku amal tu ditulis, amal kita ditulis dalam buku amal oleh malaikat pencatat, tapi tak sebut simpan kat mana buku tu. Maka surah Al-Mutaffifin terangkan. Kena baca. Fujar simpan kat mana? Al-Abrar Allah Ta'ala menyimpan di mana. Okey. Lepas tu, kita terus pergi kepada penutup bagi surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala menceritakan perihal orang kafir ketika mana mereka berada di dunia dan Allah bagi balasan setimpal. Tuan-tuan kena buka ayat 29 sampai 36 ni kalau tuan-tuan buka. Perihal orang kafir tu pasal apa? Ini sinopsis ringkas. Kita beri kata kunci dia. Perihal. Maksudnya ada keadaan orang kafir dekat dunia. Dia buat apa? Tuan-tuan kalau baca ayat, tuan-tuan akan jumpalah.
Ayat tu tentang, masa dekat dunia korang ejek orang beriman ya. Korang perkecilkan orang beriman. Macam-macam kau cakap dia sesat lah, apalah. Tetapi apabila berlakunya hari kiamat ni, ayat 29, Allah Ta'ala kata apa? Tuan baca. Dulu, korang semua dulu mentertawakan orang beriman kan? Lepas tu ayat 30 Tuhan kata apa? Waktu lalu dekat depan, korang pandai-pandai mengedipkan mata, nak mempelekeh-lekehkan orang beriman kan? Lepas tu ayat 31 Allah tak ada cerita. Lepas tu kalau korang balik kat rumah korang pula, korang happy sebab dapat mencemuh, mengata orang-orang yang beriman. Betul? Tetapi apabila di hari akhirat naik pada ayat nombor 34, Allah Ta'ala cerita apa? Maka pada hari itu kata Allah, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Pada hari ini, orang beriman pula yang akan mentertawakan mereka. Tuan baca pada ayat 29 sampai 36. Sebab saya tak sempat nak ulas satu-satu. Tapi cukuplah kita buat sinopsis ringkas supaya tuan tahu. Maklumat ni cerita macam mana, apa hubungan ayat dia. Jadi kita ambil maklumat di situ. Okey, 29 sampai 36. Okey, selesai ya. Habis surah surah Al-Mutaffifin. Okey, kita pergi kepada surah Al-Insyiqaq. Surah Insyiqaq. Kita ada waktu lagi ni. Saya nak kena kejar juga. Okey, surah Al-Insyiqaq. Surah Insyiqaq yang ada 25 ayat. Surah Insyiqaq ni, dia insyiqaq. Insyiqaq tu maksud apa? Langit yang terbelah lah. Okey. Tapi, langit terbelah tu, dia tak sama macam kisah langit terbelah dekat surah Infitar. Walaupun nama sama, Infitar tu adalah terbelah, terpecah, pasal langit. Tapi dekat surah Insyiqaq pasal langit juga. Tapi dia cerita sudut lain. Sebab tu Quran ni, walaupun jumpa isu sama, tapi sebenarnya cerita dia tak sama. Sebab Quran dia tidak ada konsep mengulang, tapi tak ada makna. Tak. Kita takkan jumpa satu ayat dalam Quran, walaupun cerita sama, tadi dah jumpa dah pasal langit terbelah, jumpa lagi dekat surah Insyiqaq. Memang dia sama pada isunya, tapi kalau baca betul-betul, ada sudut lain rupa-rupanya. Okey, pada surah Insyiqaq, Allah nak cerita tentang langit, bumi dan manusia ni sebenarnya mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia surah Insyiqaq ni adalah surah yang mengajak, yang beritahu kepada kita bahawa langit ini, bumi ini, dia akan tunduk dan menyerah diri kepada Allah. Nak tahu dia menyerah diri macam mana? Sekejap lagi kita baca dekat sinopsis dia. Maknanya kalau langit yang besar itu dia menyerah diri kepada Allah, bumi yang besar itu menyerah diri kepada Allah, apatah lagi manusia memang patut menyerah diri kepada Allah. Okey, mungkin kita tak nampak lagi macam mana boleh dapat tujuan surah macam ni. Kita kena buka sinopsis ayat. Waktu kita buka dekat sinopsis ayat pada pembuka ayat 6 yang pertama, kita akan jumpa macam tujuan surah tadilah. Okey, kita akan tengok kepatuhan langit dan bumi terhadap perintah Allah menjelang kiamat, satu bab. Lepas langit dan bumi ni patuh pada perintah Allah, apa yang berlaku? Itu jadi kesan. Okey, siapa ada Quran, tuan-tuan akan jumpa ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang langit ni apabila dia terbelah. Kenapa dia terbelah? Sekarang kenapa langit tak terbelah? Kerana Allah tak perintahkan lagi dia terbelah. Tuan-tuan tengoklah sampai ke hari ni, langit tu memang takkan terbelah. Sebab apa? Belum sampai perintah Allah untuk dia terbelah. Tapi nanti sampai waktu dia terbelah, dia akan terbelah. Kita baca pada ayat 1 sampai 2. Allah Ta'ala kata apa? Idza tsama'un syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Kenapa dia terbelah? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dia telah mematuhi Tuhannya dan sesungguhnya dia mesti akan patuh. Kita akan baca ayat tu. Langit pun patuh kepada Allah. Yang langit ni dia tidak ada apa-apa amal pun yang Allah akan tanya pada dia. Kita ni, ya Allah, banyak benda Allah akan tanya pada kita. Kan? Tapi langit tu patuh pada perintah Tuhan. Dan kalau kita baca pasal bumi pula patuh, kita kena bacalah pada ayat nombor 3 hingga ayat nombor 5 tu.
Yang bumi dia patuh pada Allah macam mana? Bumi sekarang kan, dia simpan je semua maksiat dalam perut dia. Betul tak? Dia simpan je. Semua benda-benda dalam perut dia simpan, dia tak bawa keluar. Tapi apabila menjelang kiamat, dia akan keluarkan semua isi perut dia. Bumi ni dia akan keluarkan semua isi perut dia. Akan terkeluar daripada perut bumi tu. Kenapa dia buat jadi macam tu? Allah Ta'ala kata, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Dia mematuhi perintah Tuhannya dan sesungguhnya semestinya dia apa? Dia patuh. Kita baca ayat itu. Kita baca ayat 30 ni, Allah, Masya Allah. Kehebatan Allah Azza wa Jalla dan hakikatnya di kiamat. Kita ni tak ada apa-apa pun dengan Tuhan. Keras kepala ada. Sombong lagi dengan Allah Ta'ala. Ada. Berpijak atas bumi dia. Menumpang di bawah langitnya. Kan? Tapi kita belajar ni, moga kita sedari lah. Okey, selesai ya. Banyak waktu ni dah 11 suku dah. Saya perlukan 15 minit lagi boleh ya. Bagi jangkauan ni 15 minit saja. Okey. Kita sebab kita nak cerita pasal masa depan kita kan, our futures kita kan, masa depan kita akhir kiamat kan, maka apa kata kita panjanglah sikit maklumat tentang hari kiamat ni. Okey. Selepas kita dah tahu 6 ayat yang pertama ni, Allah Ta'ala menceritakan tentang pembahagian-pembahagian manusia. Okey. Kita tengok ayat 7 sampai ayat 9, perbandingannya dengan ayat 10 hingga 15. Apa tak perbandingan? Perbandingan tu maksudnya, kalau ayat 7 sampai 9, Allah Ta'ala cerita tentang pembandingan manusia yang dapat buku amal sebelah kanan. Naik ayat 10 sampai 15, orang yang dapat buku tangan kiri pula. Apa berlaku dekat dia? Okey. Tuan-tuan, masih ingat lagi tak? Waktu kita baca dalam surah Al-Infitar sebelum ni, yang kita baca tadi, Allah sebut tentang buku amal tak? Tapi sebut pasal tulis saja kan? Allah tulis je. Malaikat tulis je kan? Waktu kita baca dekat surah Mutaffifin tadi, kita jumpa tentang buku amal tadi letak kat mana? Ada letak dekat sijin, ada letak dekat iliyin kan? Waktu kita baca surah Al-Insyiqaq, cerita dia, buku amal yang simpan dekat sijin dengan iliyin tadi tu nak buat apa? Surah Al-Insyiqaq menceritakan, buku tadi tu nak buat apa? Berilah kepada siapa yang patut dapat dengan tangan kanan. Dan buku yang Allah Ta'ala simpan dekat sijin itu, Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang dapat buku yang dapat daripada sebelah kirinya. Itulah susunan surah yang dia menyambung satu cerita, menyambung satu maklumat. Lepas tu menarik kalau kita faham penceritaan yang ada dalam surah by surah. Okey, tuan-tuan kena tengok ayat 7 sampai 9 tu, orang yang dapat buku daripada tangan kanan tu, dia akan jadi apa dekat dia? Dia akan dihisap dengan mudah. Kalau baca dekat ayat 10 sampai 15 tu, kalau dapat buku tangan kiri, dia akan jadi apa? Apa yang dia cakap? Ayat 10 sampai ayat nombor 15. Waktu tu, dapat buku daripada sebelah kiri, tapi daripada cara belakang, waktu tu dia akan menjerit, habis, celaka aku, binasa aku, ya Allah. Okey. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mendapat buku amal daripada sebelah tangan kiri kita, dia ambil pula daripada belakang. Lepas tu ayat 16 sampai ayat nombor 19, Allah mengingatkan kita, hai manusia, waktu ni berubah, waktu ni berjalan. Sebenarnya ayat 16 dan 19 ni Allah Ta'ala nak bagi kesedaran bahawa kiamat belum lagi berlaku, bukan? Betul tak? Tapi dia akan pasti berlaku. Jadi Allah mengingatkan kita semua. Kita dah insaf tadi, ya Allah, janganlah aku dapat buku aku daripada belah kiri, daripada tangan kiri kan. Tadi Allah mengingatkan kita, waktu ni berubah, kehidupan manusia ni berubah, ayat 16 sampai ayat nombor 19. Kenapa? Maksudnya dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawasanya kita daripada muda, daripada bayi, kita daripada kecil, jadi dewasa, jadi tua, bertambah lagi tua. Itulah kehidupan. Kita pun nanti, lepas kita tak ada, mula-mula kita tak ada, lepas tu kita hidup balik, lepas tu kita akan mati, lepas tu hidup balik. Itulah yang Allah nak cerita pada ayat 16 sampai nombor 19. Allah tak ada cerita pasal waktu lah. Waktu tu maksudnya ada bulan, ada malam. Sebenarnya, kita kalau tak belajar pasal akhirat, mungkin kita akan abaikan perubahan siang dan malam. Tapi sebenarnya perubahan siang dan malam tu menunjukkan ada satu kuasa yang merubah. Macam kita kan, pejalan celik, dah dekat malam 30 Ramadan kan, cepatnya.
Siapa yang memperjalankan waktu tu? Jawapannya adalah Allah. Kita boleh tak kita nak minta balik bagilah malam Ramadan yang pertama? Tak boleh. Kuasa merubah tu kepada Allah. Begitu juga nanti Allah akan merubah daripada dunia ni ada kepada binasa, manusia tak ada kepada ada, lepas tu mati balik. Itulah 16 sampai 19. Okey, kita lanjutkan dengan berikutnya adalah ayat 20 sampai ayat nombor 24. Penutup bagi surah Al-Insyiqaq. Allah Ta'ala menceritakan tentang betapa degilnya orang kafir ni terhadap peringatan Al-Quran dan apa balasan yang Allah nak beri kepada mereka yang degil ini. Dalam masa yang sama, Allah menyebutkan apa ganjaran yang Allah nak beri kepada orang yang beriman. Ada 3 maklumat kat situ. Pertama, Allah Ta'ala menceritakan tentang macam mana orang kafir ni tetap tak nak juga beriman dengan Al-Quran. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut apa balasan yang nak bagi kepada mereka. Lepas tu Allah selitkan. Ada juga orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita habis dekat surah Al-Insyiqaq. Kita tengok tadi dekat tujuan surah Insyiqaq apa. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Surah Al-Buruj. Okey, surah Al-Buruj. Al-Buruj, surah yang mengandungi 22 ayat. Okey. Surah Al-Buruj adalah surah yang menjelaskan ancaman Allah kepada orang yang memusuhi orang beriman. Okey, tuan-tuan, surah Al-Buruj ni dia surah yang dia ada kaitan dengan kiamat, tentang azab kiamat, tapi surah Al-Buruj ni dia lebih menjuruk kepada bagaimana Allah menunjukkan ancaman dia tu. Nak menunjukkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah Ta'ala tu, inilah kita boleh jumpa dekat surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Okey, untuk faham macam mana marahnya Allah Ta'ala tu, murkanya Allah Ta'ala ni, kan, kepada orang yang musyrik, orang beriman, kita kena tengok sinopsis dia. Okey, 7 ayat pertama dekat surah Al-Buruj, total akan jumpa tentang Allah Ta'ala nak berikan kebinasaan kepada orang yang zalim. Ya Allah mengingatkan bahawa yang akan membinasakan korang itu adalah pencipta gugusan bintang yang selalu tengok apa yang korang buat kat muka bumi ni. Itulah maklumat ringkas dekat ayat 1 sampai 7. Okey, ayat 1 sampai 7, dia sebenarnya dia cerita tentang penggali parit. Penggali parit. Okey, kalau tuan-tuan nak dapat maklumat penggali parit tu cerita dia macam mana, tuan-tuan tulis. Saya nak suruh tuan-tuan cek. Dia cerita ni dia tidak ada dalam surah Al-Buruj ni. Dia dekat hadis Nabi. Okey, siapa yang ada Riyadhus Salihin, siapa ada kitab Riyadhus Salihin, dia kena buka kitab tajuk Sabar, buka bab Sabar, cari nombor hadis yang ke-30. Cari nombor hadis yang ke-30 dalam susunan hadis dari Riyadhus Salihin, dia akan jumpa kisah orang yang dimasukkan ke dalam parit yang ada api. Hadis ni hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Siapa ada kitab hadis riwayat Muslim, dia boleh tengok hadis tu, nombor hadis tu 3005. 3005 hadis riwayat Muslim, dia akan jumpa kisah penggali parit tu. Yang dia membangkang orang Islam masuk ke dalam parit. Maka ayat 7 yang pertama surah Al-Buruj, Allah mengingatkan kepada mereka, korang yang bunuh orang beriman itu, dengan kau masukkan mereka ke dalam parit, Allah bagi tahu, Allah Ta'ala kata dia menyaksikan pada hari yang akan disaksikan. Korang tunggulah, kata Allah. Itu Allah sebut pada ayat 7 ayat yang pertama. Lepas tu ayat yang 9 sampai ayat nombor 16, Allah menyebut secara spesifik apakah azab yang mereka akan dapat nanti. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menghiburkan, menguatkan semangat orang beriman. Ganjaran syurga yang Allah nak beri kepada orang beriman, kena tengok pada ayat selepas nombor 9 sehinggalah kepada ayat nombor yang ke-16 dalam surah Al-Buruj. Surah Buruj ini adalah surah yang menghiburkan orang beriman. Bagi semangat orang beriman. Kalau orang dulu mereka nak pertahankan akidah, terpaksa masuk ke dalam parit yang dipenuhi dengan api-api yang besar. Maka surah Buruj ini surah yang juga menghiburkan orang beriman supaya teguh di atas pendirian. Okey, kita masuk kepada penutup bagi suratul Buruj. Surah Buruj ni Allah Ta'ala membawa 2 contoh kaum yang Allah Ta'ala memberikan kepada mereka azab. Siapa dia? Fir'aun dengan kaum Thamud.
Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyebutkan tentang pengetahuan Allah tentang segala perkara yang berlaku. Sebab semua perkara berlaku tu dia ada dekat lauh mahfuz. Tuan-tuan ya, apa yang nak berlaku di alam ini, sampailah di akhirat ini, semuanya sudah ada fi lauhin mahfuz. Baik, selesai dekat situ. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang pengetahuan Allah tentang segala suatu perkara tu, tuan-tuan kena bukalah pada ayat yang kita letakkan. Contohnya, kalau tuan-tuan buka pada ayat nombor 20, ayat nombor 20, ayat nombor 20, tuan-tuan akan tahu Allah Ta'ala kata, Wallahu min waraihim muhit. Sedangkan pengetahuan dan kekuasaan Allah tu meliput segala perbuatan mereka. Okay, selesai suratul Buruj. Okay, kita pergi kepada suratul Tariq. Okay, surah Tariq yang ada 17 ayat. At-Tariq adalah surah yang memaparkan tentang ilmu Allah, yang Allah itu adalah yang menjaga semua perkara yang ada di alam ini, tak kira perkara itu besar ke, perkara itu tidak besar. Kenapa kita boleh kaitkan dengan ilmu Allah pada surah Tariq? Kerana dia ada kaitan dengan bintang yang orang tak nampak bintang tu. Ya, orang tak tahu bintang tu apa, itu pada nama At-Tariq tu. Jadi surah At-Tariq ni adalah surah yang memaparkan tentang kehebatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah dengan ilmu yang Allah ada. Dalam masa yang sama, Allah itu apabila dia tahu segala-galanya, maka dia akan pelihara semua perkara. Sama ada dia kecil ataupun dia besar. Okey, kita tengok pada 4 ayat yang pertama dalam surah At-Tariq. Allah menyebutkan tentang disebabkan Allah Ta'ala tahu, Allah jaga semua perkara kecil ke besar kan, kuman pun Allah jaga. Maka Allah mengingatkan kepada kita tentang, korang buat apa kat muka bumi ni, aku tahu. Allah Ta'ala tahu. Sebab tu 4 ayat pertama ni sebenarnya Allah Ta'ala menegaskan sampai dia bersumpah untuk mengatakan bahawa semua amalan manusia itu ada yang menjaga dia. Maknanya Allah Ta'ala tahu. Allah jaga manusia dan Allah Ta'ala tahu apa yang ada pada apa yang manusia ni buat. Kena baca 4 ayat yang pertama. Lepas tu, kita terus kepada ayat 5 sampai 10. Okey, ayat 5 sampai 10 Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dan Allah menyebut tentang ilmu Allah. Okey, kalau tuan-tuan, yang dekat sini dia ada 2 perkara ya, penciptaan manusia dan ilmu Allah. Okey, dekat penciptaan manusia ni, kalau tuan-tuan nak fahamkan lagi tujuan surah tadi, tuan-tuan kena bacalah manusia tu daripada apa. Kalau tuan-tuan baca dekat ayat dekat 5 hingga 10 tu, tuan-tuan akan jumpa Allah Ta'ala cerita pasal manusia ni daripada air mani yang terpancut. Allah Ta'ala tahu tau. Sejak daripada manusia itu dalam ketika dia melakukan hubungan badan lagi. Dalam, bayangkan sedap air mani yang berada pada rahim perempuan, Allah Ta'ala mengetahui. Kenapa Allah Ta'ala sebut benda tu? Maknanya daripada sekecil-kecil perkara kita belajar kan, air mani kan, sperm kan. Banyak kan. Kenapa Allah tak cerita macam tu? Allah Ta'ala ni tahu daripada sehalus-halus perkara, apatah lagi sebesar-besar perkara. Jadi itu yang pergi kepada maklumat yang 4 ayat pertama tadi, yang Allah Ta'ala nak menyebutkan bahawa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu yang Allah Ta'ala nak sebut pada ayat 4 tadi. Setiap orang pasti ada penjaganya. Allah lah yang akan jaga antaranya, yang ketahu apa amal yang kita lakukan, yang kita dah buat. Okey, lepas tu ayat 11 sampai ayat nombor 14, Allah menegaskan tentang kebenaran Al-Quran yang mengingatkan tentang hari kiamat. Ini ayat 14 sampai ayat nombor 11 sampai 14. Kemudian kita tutup surah At-Tariq tadi dengan Allah Ta'ala ni. Tengok. Penutup ni pun dia menguatkan lagi kepada tujuan surah tadi. Allah Ta'ala tahu. Apa saja tipu daya orang-orang kafir dia nak buat apa, Allah Ta'ala tahu. Disebabkan Allah Ta'ala tahu itu jugalah, Allah Ta'ala memberikan balasan azab kepada mereka. 15 dan 17. Kita kena lihatlah ayat 15 dan 17 tu macam mana bunyi ayat dan bentuk ayat dia tu. Okey. 15 sampai 17. Kita masuk surah Tariq ni kan? 15 sampai 17. Yalah.
Okey, selesai kat situ ya. Maksudnya pembuka dengan penutup dia mempunyai keserasian dan itulah tujuan surah At-Tariq. Kemudian kita masuk surah yang last sekali. Ada 2 lagi surah. Ada 3 lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh lagi ke ni? Okey, kita teruskan ya. Okey, tak apa. Surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni daripada nama Al-A'la tu adalah salah satu nama Allah, Al-A'la. Maka surah Al-A'la ni tujuan dia adalah untuk menyeru kepada manusia supaya apa? Supaya pergi berikan tumpuan kepada Allah yang Maha Tinggi tu. Tapi macam mana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Tinggi? Kan? Tuan-tuan, pertama tuan-tuan kena tahu apa Al-A'la tu, Allah Maha Tinggi tu sudah apa. Ulama bahalah tinggi tu maksudnya dalam banyak-banyak pangkat dia daripada sini. Dia merujuk kepada tinggi tu maksudnya dari sudut pangkat, dari sudut kekuasaan. Kalau orang yang paling tinggi pangkat dia apa? Allah Ta'ala lagi tinggi, paling-paling tinggi. Macam tu. Itu disebut Al-A'la. Jadi surah Al-A'la ni adalah surah yang mengajak kita macam mana kita nak pergi kepada Allah yang Maha Tinggi tu. Maka Allah Ta'ala nak pergi kepada Allah, nak dekat diri dengan Allah, Allah turunkan wahyu Quran. Jadi, kalau kita nak dekat, nak pergi kepada Allah yang Maha Tinggi, maka kita kena ikut petunjuk Al-Quran. Jangan abaikan wahyu Quran. Dalam masa sama Allah Ta'ala pesan tentang jangan terkesan dengan kehidupan dunia. Siapa yang terleka dengan kehidupan dunia, dia tak akan dapat pergi kepada Allah yang Maha Tinggi. Pergi itu maksudnya apa? Dari sudut kedudukan, dari sudut darjat kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi Allah yang Maha Tinggi ini, Allah Ta'ala telah buktikan dengan 2 cara. Ya, kita takkan tahu Allah itu Al-A'la. Allah itu Maha Tinggi dari sudut kekuasaan dia, dari sudut kebesaran dia. Maka Allah yang Maha Tinggi itu dibuktikan, dipaparkan melalui, kita tengok sinopsis dia. 5 ayat yang pertama, mula-mula Allah perintah tasbih dulu. Itu kita jumpa perkataan Sabbihisma rabbikal a'la. Allah perintah bertasbih. Mensucikan dia. Lepas tu Allah Ta'ala paparkan sebahagian daripada kekuasaan Allah yang kita boleh tahu daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan daripada makhluk itu, menunjukkan Allah Ta'ala dia memang betul-betul Maha Tinggi Al-A'la tu. Itu ayat 1 sampai ayat nombor 5. Okey, kita kena baca. Okey, pada ayat tu. Kemudian kita lihat kepada kumpulan ayat berikutnya, ayat 6 sampai 9. Ini adalah kaedah kedua, macam mana Allah Ta'ala buktikan dia itu adalah Maha Tinggi. Kita boleh lihat pada ayat-ayat Al-Quran. Ini kita baca ayat 6 sampai ayat nombor 9. Kita akan jumpa Allah sebut tentang Al-Quran tu. Sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa bahawa memang tinggi kebesaran Allah ni. Memang tinggi keagungan Allah Ta'ala ni. Itu pada ayat Quran. Lepas tu kalau kita baca kepada kumpulan ayat 10 sampai 15, Allah Ta'ala menceritakan tentang 2 kumpulan. Ada yang satu kumpulan manusia, walaupun Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala suruh tengok Allah tu Maha Tinggi, boleh nampak pada penciptaan dia, dia abaikan. Ayat-ayat Quran dah cakap dah Allah tu memang dia Maha Tinggi, dia abaikan. Maka ayat 10 sampai ayat 15 Allah ada menceritakan tentang apa balasan nak bagi kepada orang yang mengabaikan. Sebelum tu Allah sebut ada orang yang takut pada Allah. Dia tahu Allah tu Maha Tinggi, maka dia buat apa? Dia bertakwa kepada Allah. Maka Allah sebut balasan dia apa? Lepas tu Allah sebut kepada pihak lawan dia. Inilah pembandingan dia kepada orang yang mengabaikan peringatan Al-Quranul Karim. Tapi belum habis lagi, kerana pada penutup surah Al-A'la, Allah Ta'ala menyebutkan pendirian. Kenapa mereka ni boleh sampai mengabaikan? Mereka tak nampak ke Allah Ta'ala ni dia sebenarnya adalah Maha Tinggi? Allah menceritakan pendirian orang terhadap peringatan Al-Quran tu. Kita bacalah pada ayat nombor 16 sampai ayat nombor 17. Dan penutup bagi surah Al-A'la, Allah Ta'ala
ketinggian Allah Ta'ala ni, maksudnya ketinggian, keagungan dia, kebesaran dia ini sebenarnya bukan Quran. Dia cerita dalam kitab-kitab yang terdahulu sudah pun menunjukkan Allah Ta'ala ni maha tinggi. Itu yang kita jumpa pada ayat nombor 18 dan 17 tu. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jumpa ayat last sekali kita jumpa. Sesungguhnya perkara ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab Ibrahim dan juga Musa, suhuf Ibrahim dengan suhuf Musa. Apa kaitan dengan kitab-kitab dahulu? Sebenarnya kitab-kitab dahulu lagi, dalam kitab-kitab yang Allah bawa turun dari dulu lagi dah. Bukan hanya pada Quran saja, sudah pun membuktikan, menunjukkan, memaparkan betapa tingginya Allah Ta'ala ini. Allah itu adalah Al-A'la. Baik. Kita terus pergi kepada surah yang berikutnya, Al-Ghashiyah. Nak bilang? Okey, Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah adalah surah yang menjelaskan kesan hari yang diselubungi dengan pelbagai kedahsyatan. Okey. Al-Ghashiyah tu, inilah maksud dia sebenar. Al-Ghashiyah tu bukanlah hari kiamat saja. Tapi Al-Ghashiyah ni sebenarnya adalah satu hari yang hari tu macam-macam benda yang dahsyat berlaku. Itulah Al-Ghashiyah. Jadi surah Ghashiyah ni adalah surah yang nak bagi jelas lagi kepada kita. Apabila hari tu yang penuh kedahsyatan tu, apa kesan dia, apa yang akan berlaku, apa impak dia kepada manusia. Itulah surah Al-Ghashiyah. Okay, kalau kita nak tahu kesan hari yang diselubungi pelbagai kedahsyatan kepada manusia ni, kita baca sinopsis dia. Waktu kita baca ayat pertama je. Yang ni saya letakkan ayat pertama sebab dia ada sesuatu pada ayat pertama yang dia sudah nak menunjukkan tentang kesan dia tu kita boleh nampak pada ayat pertama. Ayat pertama tu Allah Ta'ala memberikan ancaman tentang kedatangan hari yang diselubungi dengan pelbagai kedahsyatan tu. Hari apa tu? Ghashiyah tu lah. Hal ataka hadisul ghashiyah. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Terjemahan kita, dia tu hari kiamat. Tapi kita tambah dalam kurungan tulis. Ghashiyah tu adalah hari yang diselubungi dengan pelbagai kedahsyatan. Kiri, kanan, depan, belakang, semua itu penuh dengan huru hara. Hari yang paling takut sekali kiamat lah. Hari paling huru hara sekali kiamat lah. Yang tu. Hari kiamat. Kita pun takut sekarang dengan pandemik ni, sekarang ni macam-macam jenis ada kan, betul kan? Dah masuk kepada kita takut tu. Ada lagi hari yang paling menakutkan, iaitu kiamat. Hari tu namanya apa? Ghashiyah. Ghashiyah tu apa? Hari yang diselubungi dengan pelbagai kedahsyatan. Itu ayat pertama. Lepas tu naik pada ayat 2 sampai 7. Sampai ayat 8 sampai 16 Allah buat dua perbandingan. Terus pada perbandingan ayat 2 sampai 7 Allah cerita keadaan orang kafir. Apabila mereka sampai pada hari yang pelbagai kedahsyatan tadi, Allah Ta'ala cerita, waktu tu korang akan menundukkan pandangan, masuk api neraka, makan, lepas tu minum air yang sangat panas, tak menggemukkan dan tak mengenyangkan. Lepas tu Allah cerita tentang orang beriman di hari akhirat pula. Berbeza pula orang beriman di akhirat. Berseri-seri muka dia. Masya Allah. Ayat 8 sampai 16. Nampak tak perbandingan dekat situ? Okey, ayat 17 sampai ayat nombor 20. Allah Ta'ala menyebutkan tentang penciptaan Allah yang ada dekat muka bumi ni. Allah Ta'ala suruh kita tengok. Kalau kita tengok penciptaan Allah Ta'ala tu, kita akan yakin bahawasanya Allah Ta'ala tu berkuasa dan Allah Ta'ala boleh buat apa yang disuka, termasuk menjadikan hari kiamat. Kita kena cari ayat 17 dan 20 tu, apa makhluk Allah suruh tengok tu. Antaranya, Allah Ta'ala suruh kita melihat kepada unta. Kaifa khuliqat. Okey, yang lain tu kena buka ayat. Okey, kita pergi kepada penutup surah Al-Ghashiyah. Suratul Ghashiyah, penutup dia, Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada Rasulullah, Muhammad, engkau ni kerja kau bagi peringatan je. Kau tak boleh nak bagi hidayah pada orang. Kau bagi peringatan saja, Muhammad. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menyebut, walaupun peringatan dah diberi, siapa yang berpaling daripada azab yang diancam oleh Nabi SAW tadi, Allah sebut apa azab dia, dan Allah sebut tentang perhitungan di hari akhirat itu. Tapi belum habis lagi ni sebenarnya.
Ada satu lagi kan. Ni surah apa? Ni surah, kejap 1 sampai 26. Oh, saya tertinggal. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Saya tertinggal ayat 27. Okey, tak apa. Jangan tulis ya. Okey. Ini ayat 21 sampai 26. Okey. Satu lagi. Saya bukan. Betul tuan-puan. Betul. Sekejap. Itu surah Al-Fajr. Betul lah. Sampai 26 kan? Surah Al-Ghasyiyah. Ni surah Ghasyiyah kan? Saya bela pasal banyak sangat maklumat. Okey, betul. Ni penutup bagi surah Al-Ghasyiyah. Ayat 21 sampai ayat 26. Okey, selesai. Okey, kita pergi kepada surah Al-Fajr. Sikit lagi boleh ya? Sampai terbit fajar boleh tak? Masya Allah. Okey, masih lagi boleh bertahan. Tak apa, sikit lagi waktu. Okey, suratul Fajar. Okey, suratul Fajar. Nama pada fajar tu kan waktu kan? Fajar. Okey. Dia sebenarnya surah Fajar ni, sebab kalau, okey macam ni lah. Surah Fajar tu, kita tahu kan waktu fajar kan waktu berkat kan. Sebenarnya kenapa Allah mulakan dengan waktu fajar? Okey. Sebenarnya dalam suratul Fajar, Allah Ta'ala tujuan dia sebenarnya kenapa Allah sebut tentang waktu kan, wal fajri, malam yang 10, wal syaf'i wal wad, sebut malam. Sebenarnya daripada suratul Fajar ni, Allah Ta'ala nak suruh kita menyibukkan diri. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita guna waktu tu, sibukkan diri kamu buat apa? Buat amal soleh. Kenapa kena buat amal soleh tu? Sebab dia adalah bekalan korang nak pergi akhirat. Itulah suratul Fajar. Bukan sekadar terbit fajar saja disebut. Tapi sebenarnya suratul Fajar ni sebenarnya dikaitkan dengan masa. Lepas tu hujung tu ni kita akan kaitkan dengan masa. Kejap lagi kita akan tengok pembuka dan penutup dia. Tapi Al-Fajar ni adalah surah yang Allah Ta'ala suruh kita menyibukkan diri. Sibukkan diri dengan buat amal soleh. Okey, kita tengok kepada sinopsis dia. 5 ayat pertama Allah menegaskan. Kenapa tegas? Allah Ta'ala guna kaedah sumpah. Supaya kita kepentingan memenuhi waktu-waktu yang ada untuk kita bersedia pergi kepada alam akhirat. Bersedia. Ni permulaan dia. Okay, kita tengok pada pembuka kan? Tengok pada pembuka. Allah Ta'ala, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Kerana Allah tekankan pasal waktu tu. Kena buat apa? Buat amal kebaikan. Supaya apa? Sebab nanti kau nak pergi akhirat ni. Sebab surah-surah ni adalah surah juzuk akhirat. Buat beramal. Okey, lepas tu dekat penutup kan. Terus bagi pada penutup. Nanti saya akan pergi balik pada tengah-tengah dia. Dekat penutup surah, Allah menyebutkan orang yang dia dah memang gunakan waktu dia untuk dia taubat, dia buat amal soleh, dia gunakan waktu dia, maka dekat penutup surah Al-Fajr, ketika dia mati, Allah Ta'ala panggil dia. Allah Ta'ala panggil apa dekat dia ayat 27 tu. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat 27 dengan 30 sebenarnya penutup dia. Allah Ta'ala nak bagi kita satu contoh benar nanti akan berlaku apabila orang yang digunakan segala waktu-waktu yang Allah beri dalam hidup dia untuk dia buat amal soleh, kan, maka Allah akan panggil ketika dia mati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Kenapa dia berkata kembalilah engkau kepada Tuhanmu? Sebab kita sibukkan diri untuk buat amal soleh sebab kita meyakini nanti kita kembali kepada Allah. Tapi untuk kembali kepada Allah tu buat amal. Bersihkan jiwa. Bersihkan, taubat, buat amal soleh supaya nanti kita dipanggil oleh Allah ketika mati. Hei jiwa yang tenang, kau kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha, lagi Allah redai. Masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku yang beriman. Masuklah engkau ke dalam syurgaku. Inilah bukti orang yang dia menyibukkan diri dia dengan buat amal soleh. Tapi dekat tengah-tengah tu, yang kita baca ayat 6 sampai 14, Allah menyebutkan ayat 6 sampai 14 Allah sebut ada umat-umat yang mereka buat tak kisah saja, tak fikir pun nanti akan kembali nanti di hari akhirat, melampaui batas, buat sesuka hati. Allah Ta'ala cerita pada ayat 6 ayat 14. Siapa umat tu? Firaun, kaum Ad, kaum Samud. Lepas tu ayat 15 sampai 20, Allah Ta'ala menceritakan perihal manusia yang lalai membuat persiapan di hari akhirat. Kena baca pada ayat nombor 15 sampai 20. Ini cerita orang yang dia lalai macam ni. Lalai tu maksudnya
dia orang yang sibuk dengan harta dia. Sebab kalau kita baca dekat situ kan Allah Ta'ala ada menyebut tentang orang yang tak nak beri makan. Ini bukan, ni orang lalai membuat persiapan di dunia. Suratul Al-Fajr kan, betul lah. Ayat 15 sampai ayat nombor 20. Okey. Kita baca dekat situ. Ya. Sebab apa? Masa dekat dunia tak nak muliakan anak yatim. Lepas tu pula tidak menggalakkan orang untuk memberi makanan kepada orang miskin. Lepas tu makan harta pusaka secara rakus. Lepas tu watuhibbunal mala hubban jamma, ayat 20. Oh, dia punya gila kepada harta tu memang sangat gila. Maksudnya dia sangat tamak, menyaingi harta tu melampaui batas, hubban jamma. Itulah ayat 15 sampai 20. Lepas tu ayat 21 sampai 26 Allah menceritakan macam mana yang akan berlaku nanti di hari kiamat. Maksudnya, apa berlaku permulaan kiamat, gunung ini dakka, wajah rabbuka wal malaku saffa, malaikat akan datang beratur-ratur. Lepas tu Allah Ta'ala menyebut tentang orang yang menyesal, tak nak buat persiapan, pergi kiamat. Allah Ta'ala cerita pada ayat nombor 23, ayat nombor 24 sampai ayat nombor 26. Okay, selesai. Kita dah baca kat penutup tadi kan? Okey, kita tutup dengan suratul Balad. Last kali malam ni. Okey, suratul Balad. Okey, suratul Balad. Okey, apa makna Al-Balad? Al-Balad adalah salah satu nama bumi Makkah, dia panggil Al-Balad. Okey. Kita tahu kan, Nabi dilahirkan di mana? Nabi diutuskan di mana? Nabi dilahirkan di Mekah, betul? Maka Nabi dilantik menjadi Nabi pun permulaan Nabi berada di Mekah. Itu dikaitkan dengan Al-Balad. Jadi surah Al-Balad adalah surah yang Allah Ta'ala nak bagi kita petua. Allah Ta'ala bagi kita jalan macam mana nak bawa kita ni nanti di akhirat kita hidup senang, lenang, berehat-rehat. Tapi caranya macam mana? Ikut wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi ketika tu Nabi berada di Al-Balad di Mekah. Jadi surah Al-Balad ni adalah surah yang nak membawa manusia keluar daripada kepenatan dunia, nak pergi dapat keabadian di hari akhirat. Tapi nak pergi akhirat tu bukan boleh pergi macam tu saja. Dia perlu tahu bekalan apa nak bawa, apa yang perlu buat. Maka nak tahu bawa apa, nak buat apa, ikutlah wahyu Quran. Ikutlah petunjuk wahyu. Yang wahyu tu turun dekat mana? Al-Balad, Al-Balad, Al-Balad. Al-Balad tu apa? Mekah. Jadi maksud dekat Mekah, kita tahu kan, waktu dekat Mekah kan, bumi Mekah kan, bumi orang Arab kan tak terkenal, tamadun tak ada, tempat yang susah, apa yang ada padang pasir kan. Tapi dia menjadi mulia sebab apa? Turunnya wahyu Quran di situ. Utusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam situ. Dalam masa yang sama, maka keluar. Bayangkan kalau bumi Mekah tu daripada orang tak kenal menjadi terkenal kan, maka daripada dunia ni susah kita akan pergi nanti dapat kelihatan di hari akhirat. Okey. Dekat dalam surah Al-Balad, kita akan tunjukkan bukti contoh macam mana Allah boleh kata dunia ni susah. Okey. Dunia ni susah. Tapi kalau kita nak senang ke akhirat, jalan dia ikut petunjuk wahyu. Okey, kita tengok sinopsis dia. Okey, 4 ayat yang pertama dalam surah Al-Balad, Allah menyebutkan tentang penurunan wahyu di negeri Mekah untuk mengeluarkan manusia daripada susah dunia pergi kepada kesenangan di hari akhirat. Ayat 1 sampai 4. Okey. Cuba tuan-tuan buka ayat yang keempat, kita akan jumpa hidup ni sebenarnya susah. Mana hidup kat dunia ni senang? Tak ada. Nak makan kena kerja. Tak ada. Semua benda hidup ni susah. Kita baca ayat nombor 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala bagi tahu diciptakan manusia itu dalam kesusahan. Dalam kesusahan. Tapi dunia ni memanglah kesusahan. Tapi tak kalah nak akhirat tu jadi susah juga. Kita nak dekat akhirat tu kita senang dah. Tak susah. Jadi nak senang tu, itulah turunnya Al-Quran di Al-Balad. Di mana? Di negeri Mekah. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjukkan bukti. Mana bukti dunia ni susah? Okey. Ayat 5 sampai ayat nombor 12, Allah menyebut tentang perihal kebanyakan manusia yang berpaling daripada petunjuk wahyu yang telah pun Allah turunkan. Ni kena baca ayat nombor 5 sampai ayat nombor 12. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu,
susahnya hidup kat dunia ni, tuan-tuan baca dekat, saya terlupa, dekat ayat 3 dekat sini, kita akan jumpa Allah sebut tentang anak dan bapa. Apa kaitan? Maksudnya, apa logiknya anak dengan bapa duduk dekat surah Al-Balad ni? Anak dengan bapa tu kan susah. Nak dapat anak pun susah, nak besarkan anak pun susah. Susah nak handle anak ni. Betul Allah sebut kisah anak dengan bapa. Wa walidiu wa ma walad. Allah jadikan bapa dengan anak tu sebagai sumpah tau. Tapi tentu ada sebab. Kenapa Allah tak ada bersumpah dengan bapa dan anak? Wa walidiu wa ma walad. Kerana ayat 4 bagi tahu. Kerana manusia itu dalam kesulitan. Oh, rupa-rupanya nak jadi ayah bukan senang. Nak jadi anak pun bukan senang. Anak, bapa, susah. Benda tu susah. Okey. Lepas tu, dekat kumpulan ayat nombor ni. Okey, ayat nombor 12 kan? Okey, kita pergi kepada ayat nombor 13 sampai 18. Ayat 13 dan 18, inilah jalan dia. Macam mana kita nak pergi dapat kenikmatan di akhirat nanti? Jalan dia pada ayat 13 dan 18. Yang mana siapa yang buat ayat 13 dan 18 ni, dia ikut apa ciri-ciri jalan tu, dia ini akan dipanggil golongan ashabul maimanah. Dia akan dipanggil golongan orang kanan. Golongan kanan. Kena baca kat situ. Kalau kita baca dekat ayat 13 dan 18 tu, apa dia? Kita akan jumpa tentang membebaskan hamba. Oh, bukan senang tau. Maksudnya jadi hamba susah dekat dunia. Betul tak? Lepas tu, memberi makan kepada orang kelaparan. Ada orang susah dengan dia lapar makan. Itu cerita pasal susah. Tengok cantiknya Allah Ta'ala bawa ayat dengan dia berkisahkan kepada tujuan surah tu. Lepas tu, anak yatim yang ada hubungan tali kerabat. Tapi kita yang ada kesenangan, tolong anak yatim tu. Tolong orang miskin bagi makan. Bebaskan hamba. Tapi pada cerita hamba, menunjukkan bahawa, oh, inilah contoh kesusahan dunia. Anak yatim, contoh kesusahan dunia. Orang lapar, itulah kesusahan dunia. Lepas tu ayat nombor 16, Allah sebut tentang orang yang miskin, yang terlantar di atas tanah. Maknanya yang sangat fakir. Miskin itu menunjukkan ada orang susah. Tapi bagi kita yang faham, gunakan hamba dia tak ada kan. Gunakan orang lapar, gunakan orang miskin, gunakan orang anak yatim tadi untuk kita pergi ke akhirat supaya nanti di akhirat kita jadi senang, kita dapat nikmat. Maka kita akan jadi golongan kanan. Dan yang terakhir sekali pada ayat 19 sampai 20, golongan yang kiri adalah golongan yang dia memang tak nak ikut petunjuk wahyu Quran yang telah Allah Ta'ala turunkan dekat Mekah, dekat Al-Balad tadi. Allah sebut tentang golongan ni. Maknanya golongan ni, apabila dia abaikan wahyu, yang wahyu tu sebenarnya nak didik dia, bagi dia jalan, kau susah sekarang kat dunia, nanti akhirat kau senang. Kan? Tapi mereka tak nak, mereka tolak. Akhirnya, mereka akan dapat lagi susah nanti di akhirat. Kita nak tahu tak, susah di akhirat tu abadi kan? Nak tahu susah akhirat tu apa? Adalah neraka lah. Okay, kita tengok. Cantiknya Allah Ta'ala cerita tentang dia akan kembali dapat susah yang lagi susah. Kan? Kita tengok pada ayat nombor 20. Ayat nombor 20. Sekejap. Ayat nombor 20 surah Al-Balad. Kita tengok bunyi ayat dia. Okay, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Dan orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, mereka itu golongan kiri. Lepas Allah Ta'ala kata jadi apa dekat dia? عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Okey, tuan-tuan cuba amati. Kenapa Allah Ta'ala kata pada surah Al-Balad, neraka ditutup rapat? Kenapa ditutup rapat tu tak letak pada ayat yang lain pasal neraka? Pada surah-surah sebelum ni kan? Kerana Allah Ta'ala nak, inilah bijaksananya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak kata mereka akan masuk dalam neraka tu tutup rapat. Kenapa tu tutup rapat? Nak menunjukkan bahawa kau tak boleh keluar dari neraka. Kau akan jadi susah dalam neraka. Tengok. Tutup rapat tu menggambarkan apa? Tak boleh keluarlah daripada neraka. Maknanya tutup rapat tu menunjukkan apa? Oh, susahnya duduk dalam neraka ni. Sebab kenapa waktu kau dekat dunia, kau tak nak ikut wahyu bagi tahu jalan nanti. Sekarang dunia ni mana susah kan? Nak cari duit susah. Nak cari duit tu susah. Tapi walaupun kau susah cari duit,
kau ada duit, kenapa kau tak tolong orang miskin bagi makan? Kenapa kau tak nak tolong anak yatim? Jadi, susah sekejap dekat dunia, dia tak sama nanti susah di akhirat. Tapi kalau mengabaikan ayat nombor 19 kata, nanti mereka akan masuk neraka yang tempat yang paling susah dengan pintu neraka itu muqsadah yang akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan puan, alhamdulillah selesai. Kita pada juzuk yang ke-30 bagi siri yang pertama. Sebab tu saya kena buat siri pertama. Sebab saya tak boleh cerita sampai habis. Habis tu pukul 1 nanti awak nak habis. Okey. Boleh tuan minta maaf ya kalau terkejar-kejar. Minta maaf ya atas kelemahan kekurangan. InsyaAllah kita jumpa malam berikutnya. Kita akan mulakan dengan surah Asy-Syam, surah Matahari, Asy-Syam sampai surah An-Nas. Mudah saja sebab surah-surah ni dia dah mula ayat dia tak payah nak buat bagikan sinopsis, ada dekat pembuka, penutup tu dia tak perlu panjang macam itulah. Mudah saja. Kita cuma paling penting dekat bermula pada surah Ad-Duha sampailah surah Las tu, kita nak tahu tentang apa objektif surah ni sebenarnya. Apa surah tu cerita pasal apa. Kita ambil kepada perkara-perkara yang utama dalam setiap surah tersebut. Jadi kita jumpa insya-Allah pada malam besok. Cuma kita kena buat awal. Saya nak minta buat pukul 9 suku Nanti kita akan ubah poster untuk ingatkan pada 9 suku. Macam ni kita buat 10 suku sebab ada tarawih. Malam esok dah tak ada tarawih. Tapi boleh, tapi buatlah lagi detail tu. Kita jumpa besok pada pukul 9 suku. InsyaAllah lebih kurang dalam pukul 10 tu insyaAllah dah boleh habis. Lepas tu kita buat kesimpulan. Lepas tu kita doalah. Mohon keberkatan dari Allah. Setelah kita selesai belajar sinopsis 30 juzuk selama 31 malam campur dengan malam besok. InsyaAllah kita jumpa ya malam besok. InsyaAllah pada juzuk yang ke-30 bagi siri yang kedua. Maklumkan rakan-rakan kita yang tak ikut pengisian kita pada malam ni, besok kita mula pukul 9 suku malam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.